mikrofon masing-masing ya. Kalau nak buka suara nanti kejap. Buka muka boleh. Okey. Saya teruskan. Salam hormat, salam muhibah, salam penuh kasih dan sayang. Saya Cikgu Rohaidah binti Mustafa akan mengacarakan program pada pagi ini insya-Allah sehingga ke penghujungnya. Yang berbahagia Puan Guru Besar SK Sri Samudra, Puan Norida binti Ma'azin, yang dihormati Barisan Penolong Kanan SK Sri Samudra, seterusnya ibu bapa yang hadir dalam G-Meet pada pagi ini. Tahniah dan jutaan terima kasih atas kesudian semua yang hadir dalam program pada pagi ini. Terutamanya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang Samudra. Sesungguhnya anda semua ibu bapa dan guru-guru yang hebat, ibu bapa yang prihatin dan penuh tanggungjawab. Adalah lebih baik kiranya majlis ini dimulai dengan bacaan doa. Moga segala hajat dan impian murni kita mendapat barakah dari Yang Esa. Maka dengan itu saya dengan berbesar hati menjemput Al-Fadil Ustaz Hafizuddin untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Rohaidah. Jadi kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Ra'ufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu, Ya Allah, kerana dengan izinnya kami berada dan menghadiri program Jalinan Ibu Bapa dan Guru Permata Hatiku SK Sri Samudra bagi tahun 2021 pada hari ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berhimpun demi kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keridhaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi murid yang cemerlang dan terbilang. Murid yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kokurikulum. Seterusnya mampu melahirkan generasi murid yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan maklumat yang diberikan ini dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah anak didik kami murid-murid yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran mereka. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa sebentar tadi. Besar harapan kita semua tuan-tuan dan puan-puan majlis ini agar dapat dijayakan sehingga ke penghujung masa. Saya harap semua boleh dengar kan? Minta apa ni Puan Amelia Ghazali dia present, minta off kan present boleh tak?
Okey, terima kasih. Okey. Saya teruskan ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, cikgu mengajar. Okey. Cikgu mengajar adik CCT selepas belajar diajak makan. Saya nak pantun juga walaupun lain macam ni kan. Tibalah masa saat dinanti, ucapan perasmian kita dengarkan. Maka untuk itu, tanpa membuang masa, majlis menjemput Puan Guru Besar SK Sri Samudra, Puan Norida binti Mak Azin untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan program Jalinan Ibu Bapa dan Guru SK Sri Samudra tahun 2021. Dipersilakan Puan. Hello, boleh dengar suara saya? Boleh, Puan. Puan. Boleh. Boleh ya? Okey, saya pakai telefon ni. Tadi yang ya. Okey ya. Okey, sekali lagi terima kasih kepada pengurusi majlis. Okey, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam program pagi ini. Program Jalinan Ibu Bapa dan Guru Permata Hatiku SK Sri Samudra. Terima kasih saudari pengurus pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tak dengar lagi ke? Hello? Dengar Puan. Dengar Okey, Puan. okey. Alright. Dengar Puan. Yang berusaha Puan Fauziah binti Abdul Ghani, penolong kanan pentadbiran, Puan Sarina binti Safari, penolong kanan hal ehwal murid. Sekejap saya slowkan suara dekat sini. Puan Jamalina binti Syamsuddin, PK Co-Curriculum. Cik Azmi ada ke? Cik Azmi Puan tak dapat Nasrin. hadir cikgu. Cik Azmi Ya. tak dapat hadir, dia tergempar pagi ni. Tapi saya Okey. minta dia kalau dia sempat. Okey. Guru-guru serta ibu bapa yang hadir dalam Jimit pada pagi ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan 1000 kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya maka kita semua dapat berkumpul dalam program Jalinan Ibu Bapa dan Guru walaupun secara maya. Hadirin yang dihormati, saya mengucapkan syabas kepada guru dan ibu bapa yang dapat menyertai program ini. Program seperti ini amat diperlukan untuk menaikkan semangat murid dan sentiasa bersedia menjadi pelajar cemerlang dalam pelajaran. Dengan adanya program interaksi seperti ini, ibu bapa dapat membantu meningkatkan keyakinan diri murid-murid dalam pelajaran serta bersedia menghadapi cabaran dan masalah dalam kehidupan seharian. Sahsiah dan akhlak yang baik merupakan komponen penting yang perlu ada pada setiap murid supaya mereka mempunyai motivasi dalaman dalam mengejar kecemerlangan untuk diri, agama, bangsa dan negara. Program ini adalah dicadangkan kepada murid tahun 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4 dan 5 yang berprestasi rendah seramai 33 orang terutamanya dalam kemahiran 3M. Diharapkan jalinan mesra antara guru-guru dan ibu bapa dapat membantu ke arah pembentukan kendiri yang positif di kalangan murid-murid setelah mengikuti program ini nanti. Jika terdapat konflik, ianya akan dapat diselesaikan dengan cara yang paling baik dan penuh hikmah sekaligus
kita bersama-sama berusaha ke arah kecemerlangan anak akademik anak-anak kita dan kecemerlangan secara holistik. Ya, maksudnya kita bukan hendak anak ini cemerlang dari segi akademik, malah dari segi kokoh dan juga sahsiah. Diharapkan program ini mampu memberi penghayatan yang maksimum dalam diri murid-murid, seterusnya menjadikan pengalaman yang sangat berguna sebagai panduan untuk meneruskan cita-cita seterusnya sebagai generasi muda yang akan menerajui negara pada masa hadapan. Hadirin sekalian, saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada AJK Jawatankuasa Program kerana dapat melaksanakan program secara maya ini. Saya berdoa semoga anak tuan-tuan dan puan-puan mencapai kecemerlangan serta berpotensi menjadi insan berguna yang boleh dibanggakan pada masa akan datang. Saya berharap juga para pentadbir dan guru-guru tidak jemu melipat gandakan usaha melahirkan insan yang cemerlang dalam aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani. Sebagai akhir bicara, bersama-sama kita berdoa agar sekolah ini cemerlang dalam segala aktiviti akademik, co-curriculum dan selaras dengan strategik goal 3 program Sekolah Amanah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Permata Hatiku Sekolah Kebangsaan Seri Samudra bagi tahun 2021. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Guru Besar atas ucapan seterusnya merasmikan program kita pada pagi ini. Pada kesempatan ini juga saya memohon maaflah sekira ada talian-talian yang tak berapa jelas sebab kita pun berbual di atas gelombang, kan? Jadi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa pun tunggulah sehingga habis rancangan. Macam tu. Baiklah, majlis ini kita teruskan lagi dengan menjemput Kaunselor SK Seri Samudra iaitu Puan Mariana untuk menyampaikan slot beliau. Slot Puan Mariana pagi ini ialah guru dan ibu bapa murid berjaya. Jom kita dengarkan bersama. Dipersilakan Cikgu Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi berdesing Tuan Mariana. Kalau boleh jauhkan daripada peranti yang satu lagi. Okey, minta maaf sekejap line terputus. Okey. Okey, saya harap semua dengar. Okey, masih dengar bunyi berdesing Tuan Mariana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik. Okey, Yang Berusaha Puan Guru Besar, Puan Nurida binti Mat Mazin, Yang Berusaha Barisan Pentadbir, rakan-rakan guru, ibu bapa yang saya hormati sekalian. Okey. Baiklah, hari ini kita akan berkongsi tentang kita akan berkongsi tentang peranan guru dan ibu bapa dalam pembelajaran murid-murid di rumah. Okey, baik. Kita tengok slide ya. Saya akan share. Okey, slide. Hari ini saya nak berkongsi slide dengan hadirin semua. Okey, kita akan share, kita akan sama-sama melihat
Okey, macam mana cara-cara untuk kita membantu anak-anak murid kita di rumah. Okey. Bukan sahaja di pihak sekolah tapi juga di pihak ibu bapa. Okey, saya sebagai kaunselor, saya bertanggungjawab untuk membantu anak-anak murid dalam mempertingkatkan prestasi pembelajaran mereka. Okey, kita nak pada slide. Okey, slide kita iaitu guru ibu bapa, seterusnya kejayaan murid. Okey, kejayaan murid. Okey, seterusnya kita renungkan bersama. Kita tidak dilahirkan terus berjaya, bahagia, pandai dan menang. Okey, next slide. Okey, kita juga tidak dilahirkan terus gagal, menderita, kecewa, jahil dan kalah. Okey, tetapi kita mempunyai potensi untuk kedua-duanya sekali. Jadi pelbagai cara, pelbagai kaedah untuk mendapat kejayaan. Okey. Jadi sebagai kerjasama di antara sekolah dan ibu bapa, kita Suara Puan Maraina terputus ni. Puan Maraina masih berada dalam siaran. Okey, nampaknya sementara tu kita boleh baca sendiri apa yang terpapar tu sebab Puan Marana mungkin sedang mengambil masa. Puan Macam Maraina ni lah masih ada. tuan-tuan. Ada tapi tak dengar suara. Kita putuskan. Sekejap ya. Okey, macam ni lah kekalangannya tuan-tuan dan perempuan. Harap maaf banyak-banyak. Hello, dengar tak? Dah keluar dah. line saya Okey. Dah ada. Okey. Tadi sampai mana sampai slide Renungan. Okey. Dengar tak? Dengar. Dengar tak? Dengar jelas. Jelas. Dengar? Okey, renungan. Okey, kita tidak dilahirkan terus berjaya, bahagia, pandai dan juga menang. Okey? Saya punya 2 line kat sini ni. Tapi masih juga tak ni sebab kat sini ramai yang guna kan. Okay. Sorry. Kita juga tidak dilahirkan terus gagal, menderita, kecewa, jahil dan juga kalah. Tetapi kita mempunyai potensi untuk kedua-duanya sekali. Jadi potensi tu macam mana? Okey, kita kena carilah potensi tu. Cari, pelajari, mentelaah macam mana kita nak berjaya, nak bahagia dan pandai. Okey, seterusnya next slide. Okey, next slide. Next. Nampak? Okay, next. Okay, bagaimana manusia ingin dilayan? Okay, bagaimana manusia ingin dilayan? Okay, kasih sayang bukan dibenci. Ni antara kita lah, antara murid, guru, ibu bapa, okay, agensi luar maksudnya gitulah. Bagaimana kita nak dilayan? Kasih sayang bukan dibenci, difahami bukan dihakimi, diterima bukan ditolak, dihormati bukan dihina. Ditolong bukan disakiti, keselesaan bukan digunakan, ambil kesempatan. Dan juga nak berkembang. Macam mana manusia ingin layan? Nak ada perkembangan, bukan beku statik macam tu. Mesti ada guided, ada pendorong dia. Okey, itu bagaimana manusia ingin dilayan. Okey, seterusnya kita tengok.
Okey, kunci kejayaan dalam perhubungan. Itu perhubungan antara kita lah. Saya konteks kat sini antara sekolah, ibu bapa, okey. Itu manusia melayan manusia yang lain memerlukan idea, memerlukan bantuan dan perasaan yang perlu dihormati walaupun bersetuju dengan mereka. Walaupun kita tidak bersetuju tetapi masih lagi ada perasaan kita menghormati idea-idea sebelah pihak yang lain. Itu adalah kunci kejayaan dalam perhubungan. Kunci kejayaan dalam kemahiran interpersonal kita. Bila kita kemahiran interpersonal kita okey, barulah boleh mendapatkan hasil dari segi kerjasama di antara dua belah pihak. Okey, seterusnya cinta atau benci. Cinta atau benci. Jika anda membenci seseorang, ini akan menyakitkan anda lebih daripada orang yang anda benci. Sebab itulah kita kena ada perasaan okey, orang kata apa ni? Perasaan berbaik sangka. Okey? Bila kita benci satu perkara tu, perasaan sakit tu, tak suka tu lebih daripada orang yang kita benci ataupun perkara yang kita benci. Jika anda menyintai seseorang itu, ini akan mensejahterakan diri anda lebih daripada orang yang anda cintai. Sekiranya kita suka satu perkara tu, kita akan suka buat, kita akan suka berinteraksi. Jadi kita kena tanamkan perasaan bersangka baik, sesuatu perkara tu kita think positif, lihat perkara tu positif. Okey. Seterusnya rasa benci kita, next slide. Okey. Rasa benci kita ni akan meningkatkan tahap stres. Bila kita benci kita akan stres lah, tak suka stres. Yang tinggi dalam hati, dalam diri, yang tidak diiktiraf oleh masyarakat dan mengakibatkan tingkah laku antisosial atau kesakitan psikotik. Itu masalah emosi lah bila kita tidak suka sesuatu perkara. Jadi untuk kemanjadian anak kita ni, kemanjadian murid ni, kita masih ada satu link dengan antara ibu bapa dengan guru dan juga pihak lain. Kita ada perasaan keinginan untuk berubah. Walaupun kita rasa alamak anak kita ni rasa lemah, anak kita tak boleh, tapi kita ada perasaan positif, kita berani untuk elakkan daripada benda yang tak suka tu, berani berhubung dengan cikgu, berani berhubung dengan orang-orang yang menjadi contoh kepada kita. Jadi lama-lama kebencian ketidaksukaan kita tu akan hilang. Okey? Dan kita akan membawa kepada perkara yang positif. Okey. Next slide. Okey. Tidak selalunya mudah, untuk meminta maaf dan melupakan. Okey? Tak mudah untuk meminta maaf dan melupakan satu benda yang kita rasa, maksudnya kita rasa yang negatif yang ada pada diri kita, apa yang kita buat kan, membuatkan orang pihak lain merasa tidak senang hati. Untuk memulakan semula, tidak mudah kita daripada kita jatuh kita nak bangkit semula, tidak mudah Nak zaman sekarang ni kan macam mana keadaan sekarang ni bila kita mengalami pandemik COVID-19, macam mana kita nak bangkit semula. Tambah pula anak-anak kita belajar di rumah, macam mana nak bangkitkan semangat mereka. Okey, tidak mudah. Untuk mengakui kesilapan kita, saya sendiri mungkin ada kesilapan kita sendiri dalam mendidik anak-anak, mendidik anak murid, okey. Untuk mendapat nasihat, tidak mudah untuk kita meminta nasihat, okey. Untuk tidak mementingkan diri sendiri, untuk terus mencuba. Okey, untuk berfikir dahulu baru bertindak. Untuk menerima kritikan, okey, merasai apa yang orang lain rasa. Itu empati. Tidak mudah untuk kita buat semua ni. Jadi next slide. Jadi bila kita melangkaui, kita melepasi yang tadi saya cakap untuk tidak mudah kita merasai meminta bantuan orang lain, mendengar nasihat lain. Tapi bila kita melepasi semua tu, ianya dikatakan sebagai berbaloi. Okey, berbaloi dengan apa yang kita dapat dan kita akan rasa kepuasan. Okey, rasa kepuasan dengan apa yang kita lalui. Okey, itu adalah interpersonal kita dengan orang lain, perasaan kita, okey, tindak tanduk kita yang melibatkan pihak pertama, kedua dan ketiga. Itu yang saya nak share hari ni. Okey, isu keibubapaan. Sebenarnya saya ambil semua ni malam tadi saya buat. Saya ambil daripada internet, saya ambil daripada saya baca buku, ada juga yang lepas kan. Isu-isu keibubapaan ni yang kita tengok secara khusus umumnya, ibu bapa tidak terlatih terdidik. Okey, ibu bapa yang tidak terlatih terdidik, jenayah di kalangan anak-anak
masalah anak lelaki dan perempuan. Itu isu-isu keibuapaan dalam keluarga kita. Ibu bapa dan kecemerlangan akademik. Okey, ibu bapa sibuk, okey, dan juga masalah orang gaji yang kita nampak sikit je, dan juga pengaruh media masa. Bila sibuk ni, orang gaji yang akan membantu anak kita. Kita akan serahkan anak kita kepada pembantu rumah ni saja kan. Dan juga pengaruh media masa. Jadi isu-isu kebapaan ni kita nampak yang saya baca 247 ni, iaitu isu yang kita alami di rumah, okey. Jadi kita tengok isu-isu ni, jadi isu ni bila kita tahu isu yang berlaku, kita kena pasti apa yang berlaku dalam keluarga kita. Contohnya masalah pembelajaran anak-anak, okey. Kita boleh tahu masalah anak hasil daripada perkongsian daripada guru di sekolah. Jadi kita boleh share lah, kita boleh bertindak, dan juga ibu bapa ni boleh berkongsi idea dan juga berkongsi cara ataupun kaedah untuk membantu anak-anak. Okey. Di sini saya share juga ibu bapa sebagai model, okey, mempunyai nilai diri yang tinggi, okey, mengamalkan cara hidup yang sihat. Itulah yang dikatakan sebagai model. Pemikiran positif, okey, berkemahiran sosial, kemas, anggun dan fleksibel. Okey, itu model yang kita nak share. Okey, seterusnya, model yang seterusnya itu menjaga kesihatan mental dan juga fizikal, okey, mental dan juga fizikal. Mengawal emosi, mempamerkan kasih sayang, tumpuan masa untuk keluarga, optimis dan pada masa hadapan. Okey, itu ada juga dikatakan sebagai model ibu bapa. Alright. Okey, seterusnya kita share lagi. Okey. Okey, next slide. Okey, ibu bapa sebagai model orang yang soleh. Okey, orang yang soleh dan solehin. Okey, menjiwai kehidupan berkeluarga, berdakwah kepada anak-anak, berilmu dan juga bermaklumat. Okey, berilmu dan juga bermaklumat. Okey, next slide. Okey, next slide. Teman-teman ada gangguan anak. Okey, seterusnya. Okey. Next slide. Okey, petua ibu bapa yang cemerlang. Okey. Mesti menganalisa diri dari kacamata anak. Macam mana tu kita nak analisa diri dari kacamata anak? Okey. Kita menganalisa diri daripada kacamata anak ni macam anak kita yang berumur berapa, umur tanding dengan apa ni, keupayaan dia kan. Contoh anak darjah 1. Okey, macam mana kita menganalisa dari kacamata? Kita tak boleh nak analisa dia macam umur remaja, okey, ataupun umur dewasa. Okey. Sedari perbezaan anak bercakap benar. Okey, sedari perbezaan anak bercakap benar. Jadi kita sebagai ibu bapa kita mesti ada ilmu kita mesti tahu sama ada anak kita bercakap benar ataupun anak kita berbohong. Okey, praktis amalan baik. Tambahan pula sekarang ni kan kita berada di rumah MCO, kita praktiskan amalan baik yang boleh diikuti oleh anak-anak. Contohnya buat jarak waktu pagi, tengah hari, petang, malam, okey, aktiviti bersama keluarga, aktiviti solat bersama keluarga, makan bersama keluarga, buat homework sama-sama, okey. Itu praktis amalan baik. Jadi anak adab dan berkemahiran sosial. Okey, macam mana nak berkemahiran sosial dan beradab tu? Okey, contohnya kalau anak kita mengikuti PDPR. Okey, anak kita mengikuti PDPR, macam mana adab anak kita bersama dengan guru, okey, menggunakan laman sosial tu. Adab macam mana? Okey, apabila nak bertanyakan soalan atau apabila menggunakan saluran WhatsApp ataupun Telegram, macam mana keadaan ataupun kemahiran bersosial tu. Seterusnya masa jitu mengajar anak. Masa jitu mengajar anak tu masa-masa yang dimanfaatkan untuk bersama dengan anak. Itu adalah petua ibu bapa yang cemerlang. Okey, tunjuk perlakuan yang baik. Okey. Next slide. Okey. Wujudkan suasana positif di rumah tangga. Okey, guna belayan positif. Okey, guna belayan positif. Okey, contohnya sebelum tidur, pastikan kita cium anak kita. Contoh guna belayan positif. Okey.
Anak-anak kita sekiranya melakukan kesalahan, kita rasionalkan balik kenapa tak boleh, kenapa boleh. Kita tidak mudah judge, okay, sekiranya anak buat kesalahan. Nak dalam pembelajaran, kalau anak buat kesilapan dalam subjek-subjek tertentu, okay, terima, tapi ajar balik kenapa salah, kenapa betul, macam tu. Okay, kita guna keadaan rasional balik semua. Negatif yang ada pada contohnya bila perkara-perkara negatif yang pernah berlaku, kita bodohkan dan lupakan perkara negatif, tingkatkan dengan perkara yang positif, maksudnya perbaiki, pemudahkan semula, okey. Dedah anak pelbagai pengalaman dan juga berdoa khusus. Dedahkan anak dengan pelbagai pengalaman di rumah. Sekarang ni di rumah lah ya, kita duduk di rumah, pengalaman menjadi imam, mengazankan, okey, ataupun berada di dapur dan sebagainya. Lepas tu guide mereka membuat kerja sekolah tanpa diminta, maksudnya buat jadual betul-betul. Dan lepas tu dah ikut jadual, lepas tu net ikut jadual yang betul, barulah ada masa-masa dia boleh, masa dia bermain, masa dia buat kerja, masa dia ulang kaji, okey, dan juga tengok TV dan sebagainya. Okey. Seterusnya, next slide, okey. Okay, teknik berkomunikasi dengan anak. Saya nak share teknik berkomunikasi dengan anak. Okey. Nasihat dan tauladan. Okey, next slide. Tak boleh, memang tak boleh. Okay, memang tak boleh lah dalam mendidik anak kita tak boleh cakap perkara negatif dengan anak. Apa yang dia cakap dia akan ikut balik. Okay, dia akan ikut balik. Sebab anak ni dianggap kita ni sebagai role model dia, contoh dia, ibu dan ayah ni. Elakkan wujud kemesraan. Okay, bermesra dengan anak, okay, bergurau senda, itu adalah teknik-teknik yang disarankan oleh Rasulullah sendiri kan, sehingga umur 7 tahun macam tu. Okey, dan selepas pada umur 7 tahun kita memberi arahan kepada anak dan juga next step. Okey, jadi kita sebagai ibu bapa perlu ada ilmu untuk mendidik anak dari tahun berapa ke berapa dan juga berapa sampailah mereka dewasa. Okey, alright, seterusnya padam rekod lama seperti saya tadi, padam rekod yang negatif yang lama, yang ada pengalaman yang sedih tu, pengalaman yang contohnya kalau ada kisah kita bergaduh dalam rumah tangga kan, ada sikit kata sedangkan lidah lagi tergigit kan. Halo, Puan Mariana, masih lagi ada ataupun terputus hubungan? Puan Mariana, saya rasa macam terputus ni. Ya, Puan Mariana mungkin terputus mic-nya sekarang sebab dia terleft meeting. Mungkin ada gangguan internet. Kita tunggu sekejap. Saya cuba call. Mungkin
Puan Mariana masih tak dapat lagi. Minta maaf ya, kita masih menunggu Puan Mariana. Apa yang disampaikan oleh Puan Mariana tadi sangat penting tu kalau kita hayati ya peranan kita sebagai ibu bapa tu dan juga para guru. Okey, kita setia menunggu Puan Mariana sebab teruja tadi, tak habis tadi. Kan kita pun banyak kelemahan sebagai ibu bapa. Mohon ibu bapa yang ada dalam ni ya, jangan keluar lagi. Kita kerana mereka ini telah didedahkan dengan tajuk kita cuba dulu dalam kalau tak boleh juga kita ada okey insya-Allah. Okey. Boleh. Okey, Puan Mariana dengar? Puan Maria? Mic tutup. Baik. Yang ke-17. Okey. Okey, Puan Maria? Boleh. Speaker Puan Maria dia mute, tak tahu kenapa. Tak dengar suara Puan Maria. Puan Maria? Takut tak dengar lagi. Maria. Okey, balik ke? dah. Okey. Okey. Okey, boleh sambung. Terus lagi. Kita nampak muka Maria tapi tak dengar suara. Mic dia tak buka. Maria buka mic Maria. Macam mana ya nak bantu tu? Mic Maria tu off tu. Dia tutup mic tu. Maria tolong buka mic. Mana Maria? Maria dia auto ke ataupun memang ada masalah mic ni? Oh, kalau line internet slow memang
mic auto off ya. Ataupun kalau masih lagi berlanjutan. Kita mendengar, lepas tu kita mendengar dengan baik, lepas tu kita tidak judge anak-anak ni terlalu awal, okey? Itu adalah mendengar dengan baik. Okey, seperti yang slide saya share tadi tu. Okay, next slide. Next slide. Okay. Maria, dengar tak? Maria, dengar tak? Nampak gambar Maria je ni. Left lagi. Rasanya kalau ada masalah, kita teruskan slide pemulihan dahulu. Nanti baru kita sambung untuk Puan Maria. Boleh tak? Puan Hasina bersedia? Boleh. Boleh mula. Kita sambung yang kita tangguhkan dulu untuk Puan Maria. Kalau okey, lain okey, kita sambung. Kita terus kepada pemulihan. Baiklah, saya dengan ini. Saya dengan ini menjemput Puan Hasina. Tak perlu banyak cakap kot saya ni, nanti kan hilang semua lagi kan. Jadi kita menjemput Puan Hasina untuk menyampaikan slot berkaitan dengan program pada hari ini. Dipersilakan Puan Hasina. terima kasih pengacara majlis, Puan Rohaida. Boleh dengar tak suara saya? Tolong Boleh, respon. boleh. Okey, boleh dengar. Boleh dengar, alhamdulillah dengar jelas. Terima kasih juga kepada guru teknikal kita, Puan Haniza yang senantiasa memastikan perjalanan program kita pada hari ini berjalan lancar. Yang berusaha, Puan Guru Besar, Puan Norida binti Mat Azin, Puan Poza binti Abdul Ghani, penolong pentadbiran, Puan Sarina binti Safari, penolong kanan Puan Murid, Puan Jamalina binti Samsudin, penolong kanan co-curriculum, jawatankuasa program pada hari ini yang sangat komited, guru-guru dan para ibu bapa yang saya hormati sekalian. Saya adalah guru pemulihan khas, Ibu Haslina binti Sanusi. Saya rasa ibu bapa ramai yang dah tahu apa itu pemulihan. Pemulihan khas adalah satu program ke arah mengatasi masalah murid yang menghadapi kesusahan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas iaitu membaca, menulis dan mengira. Kemahiran asas sahaja ya puan-puan dan tuan-tuan. Okay, next slide. Next slide. Okay, tujuan program kita pada hari ini. Sebelum tu saya jelaskan dulu ya, di SK Sri Samudra, kelas pemulihan saya berikan nama sebagai kelas permata yang membawa maksud sesuatu yang berharga. Maknanya permata kalau digilap akan bersinar-sinar. Itulah kelas pemulihan khas. Tujuannya adalah untuk membantu murid yang menghadapi masalah 3M sahaja. 3M, membaca, menulis dan mengira. Okay, next slide. Objektif program pada hari ini adalah untuk membantu murid-murid ke arah peningkatan celik 3M iaitu mengurangkan bilangan murid akademik defisit. Maksudnya kita membantu anak-anak ini sehingga dia boleh lulus semua pelajaran ya. Dengan menguasai kemahiran asas ini, masalah segalanya akan selesai yang berkaitan dengan pelajaran dan subjek yang lain. Yang kedua, mempertingkatkan kemahiran membaca ni lah, membaca, menulis dan mengira sebagaimana yang ni. Kalau mempertingkatkan maksudnya, kalau dia dah boleh membaca tetapi tidak lancar, inilah yang kita akan bantu ya. Yang boleh membaca tak lancar ni akan dilepaskan, tetapi kita tetap perlu membantu dia sehingga dia boleh mencapai tahap yang lebih baik dan lebih cemerlang.
Yang ketiga, dapat membimbing murid mengatasi kelemahan dalam kemahiran tertentu. Maksudnya anak-anak ini kadang-kadang dia boleh membaca tetapi sampai konstruk 6. Nanti saya akan jelaskan konstruk tu apa. Sebab konstruk 6 tertutup saja. Contoh dia lompat, sampah. Tetapi ada kemahiran tertentu, contohnya macam vokal berganding. Macam kuih, nyanyi di graf nyanyi di graf dan perkataan berimbuhan. Itulah yang kita nak bantu mereka ini supaya kita dapat selesaikan masalah ni dalam kemahiran yang tertentu ni lah. Biasanya murid ini hadapi masalah dalam kemahiran yang berada di belakang dalam program pemulihan khas Seterusnya, mempertingkatkan kerjasama ibu bapa dan guru untuk membimbing murid bagi mengatasi kelemahan ini kita nak bantu ibu bapa yang sekarang ni PDPR berada di rumah, ibu bapa tidak tahu mana nak mula. Jadi dengan program ini kita harapkan selepas ini ibu bapa dapat pendedahan bagaimana nak bantu, apa yang perlu buat dan seterusnya kita akan mengikuti sehingga murid ini berjaya dalam pelajaran ketika berada di sekolah rendah di SK Sri Samudra lah terutamanya. Next slide. Seterusnya peranan ibu bapa. Bagaimana ibu bapa nak membantu anak-anak di rumah terutamanya sekarang ni murid-murid lebih berada di rumah berbanding dengan berada di sekolah. Pertama, ibu bapa perlu sediakan juga peralatan di rumah sebabnya dalam program pemulihan PDPR murid belajar macam biasa cuma tidak bersemuka saja. Alat tulis semua perlu ada, pensel warna dan sebagainya lah. Kemudian bertanya kepada anak-anak apa yang dia tak faham. Apa yang dia dah belajar kat sekolah, kita kena perlu bertanya. Yang seterusnya menyimak dan meneliti kerja sekolah anak-anak ni melalui buku latihan dan buku kerja. Jadi para ibu bapa perlulah menyimak kerja anak-anak ini di dalam buku tulis dia dan lembaran kerja yang cikgu dah beri Seterusnya meneliti dan mengenal pasti tahap pencapaian anak-anak melalui modul bacaan yang dibekalkan. Dalam program pemulihan, kita memang sentiasa saya menghantar modul kepada anak-anak dalam bentuk bacaan sama ada dalam Anyflip ataupun bentuk buku secara maya. Saya post dalam grup. Kita ada grup, program pemulihan ada grup Grup yang saya dah bina yang diberi nama juga Pemata Hatiku Okay, next. Memberi bimbingan dan motivasi yang berterusan. Ibu bapa kena sentiasa membimbing anak-anak ini kerana mereka tidak boleh tertinggal. Selagi mereka tidak menguasai kemahiran, mereka tidak boleh ditinggalkan macam tu. Setiap hari mesti ada. Mesti ada supaya mereka tidak lupa apa yang telah mereka pelajari. Seterusnya, menyedarkan anak-anak tentang kepentingan ilmu dalam kehidupan. Sedarkan anak-anak ni betapa pentingnya ilmu. Dan mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa, penjaga dan pihak sekolah terutamanya dengan guru mata pelajaran dan guru pemulihan. Ibu bapa hendaklah sentiasa berhubung, bertanya kepada guru apa yang perlu dilakukan, bagaimana pencapaian anak-anak. Next. Seterusnya langkah-langkah yang perlu diambil. Baik. Ibu bapa yang menjalankan pembelajaran anak-anak di rumah buat masa sekarang ni perlulah mencatat pencapaian anak-anak. Kalau anak-anak tidak kena huruf, catat. Tak kena huruf. Huruf apa Katakan huruf A, huruf B ataupun huruf D. Ibu bapa perlu mencatat supaya tahu macam mana nak membimbing anak-anak tu berdasarkan apa yang telah guru bimbing pada ibu bapa Seterusnya patuhi setiap arahan dan kemahiran yang dibekalkan di dalam modul ketika pembelajaran di rumah. Anak-anak perlu dibantu dari kemahiran 1 hinggalah seterusnya. Dalam program pemulihan ada 32 kemahiran. Dalam program Linus ada 12 konstruk. Kedua-dua ni sama saja dalamnya. 12 konstruk itu mengandungi 32 kemahiran. Jadi anak-anak ini perlulah dibantu dari kemahiran 1 sehingga habis kemahiran tu Kalau konstruk Linus sekarang ni kita, walaupun Linus
tidak disebutkan telah dimasukkan tetapi programnya masih berjalan macam biasa. Saringan yang digunakan adalah saringan Linux yang dibekalkan oleh kementerian. Semua seragam satu Malaysia. Next. Anak-anak yang masih sukar, contohnya anak-anak yang tidak menguasai atau membaca perkataan atau huruf dalam bahan bacaan itu perlulah dibimbing secara individu supaya mereka dapat menyebut huruf dengan betul dan membaca perkataan itu dengan lancar. Perlu bimbing dia secara individu. Kalau ramai-ramai biasanya akan tercikir juga. Macam di dalam kelas tercicir, jadi para ibu bapa yang berada di rumah sekarang mudah sikitlah membimbing anak-anak kerana anak-anak ini berada dengan kita je. Mereka tidak ada geng lain, kumpulan lain. Jadi mudah sikit untuk ibu bapa nak membimbing anak-anak. Seterusnya ibu bapa boleh memberikan latihan-latihan yang disediakan untuk mengukuhkan lagi kemahiran yang telah dipelajari. Kemahiran-kemahiran latihan-latihan ini biasanya guru pemulihan akan berikan ataupun ibu bapa boleh akses dalam internet. Dan seterusnya sekiranya latihan yang diberikan tidak mencukupi, ibu bapa perlulah membeli buku aktiviti yang bersesuaian dengan tahap pencapaian murid-murid tahap pencapaian anak-anak. Sekiranya latihan yang diberikan tidak cukup, ibu bapa boleh membeli buku-buku yang ada dijual di kedai-kedai untuk menambah lagi bagi memberi pengayaan dan pemantapan agar anak-anak ini lebih cemerlang di masa hadapan. Next. Ini saringan. Kenapa semua tu perlu? Dah belajar semua, kemudian akan adakan saringan. Saringan ini bukan ujian. Saringan adalah proses mendapatkan maklumat, respon daripada satu tugasan yang diberikan menentukan keupayaan murid tersebut menguasai sesuatu konstrak yang ditentukan. Maksudnya kalau dalam kelas pemulihan itu belajar konstrak 1 sehingga 12, saringan inilah akan dijalankan untuk menentukan mereka ini berada di tahap mana, menentukan pencapaian mereka. Itu yang disebutkan menentukan keupayaan murid tersebut. Sama ada dia menguasai atau tidak. Next. Dalam saringan perkara yang diukur ialah konstrak. Apa itu konstrak? Next. Konstrak ialah perkara atau aspek yang ingin dibangunkan atau dikembangkan dalam diri menerusi pelaksanaan sesuatu kurikulum. Dia belajar, murid-murid ini belajar dan kita meletakkan dia aspek apa yang ingin dibangunkan dalam pemulihan dalam program pemulihan, aspek apa yang dibangunkan dalam diri murid ini. Ini yang penting. Contoh dia konstrak 1 abjad. Jadi murid ini diuji sama ada menguasai atau tidak abjad dalam konstrak 1 tu. Akan ditanda 1. Dan biasanya kalau dalam program pemulihan, salah satu masih lagi diterima kalau untuk bahasa Melayu. Daripada 10 soalan, salah satu masih lagi diterima sebagai lulus. Kalau konstrak 2 pun begitu juga. Tetapi sekiranya lebih daripada 2, kesalahan dalam konstrak 2 contohnya dikira gagal. Sebab tu dalam setiap konstrak yang diuji dalam program pemulihan khas, dalam saringan ini, dalam setiap konstrak biasanya ada 5 soalan saja. Jadi murid-murid ini perlu menguasai kelima-lima soalan ni dalam saringan. Sekiranya salah satu dalam bahasa Melayu masih diterima, tetapi kalau dalam matematik dari konstrak 1 sehingga 12 yang diuji, salah satu pun tidak diterima, masih dikira gagal. Okay, next. Semua instrumen proses saringan next. Proses saringan, semua instrumen saringan Linux dibina oleh lembaga peperiksaan, tetapi proses saringan dilaksanakan oleh guru secara individu atau kumpulan kecil. Saringan ini soalannya dibekalkan bukan guru kelas yang buat, bukan cikgu-cikgu sekolah yang buat, tetapi disediakan oleh lembaga peperiksaan
dan dilaksanakan hanya oleh cikgu saja di sekolah, sama ada secara individu ataupun kumpulan kecil murid. Proses saringan boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Maksud saringan ni tuan-tuan dan puan-puan ni, ia bukan ujian ni. Ujian lain. Saringan ni dia boleh berlaku sekali, 2 kali atau 3 kali untuk setiap konstruk yang diuji pada anak-anak. Sebab itu dipanggil saring, bukan ujian. Jadi kalau hari ni diuji, disaring, contohnya konstruk 2, B eba dia tak dapat. Kemudian cikgu ajar lagi di dalam kelas, B eba. Kemudian minggu depan cikgu saring semula. Dia dah dapat. Maknanya dia menguasai waktu itu. Sebab itu kita namakan dia saringan. Saringan mesti dilaksanakan oleh guru mata pelajaran dan guru pemulihan. Okay, next. Ini konstruk mungkin tak nampak sikit konstruk 1 sehingga konstruk 12 Jadi konstruk 1 bermula dari abjad sehinggalah konstruk 12. Murid-murid ini boleh membina ayat membina ayat daripada gambar sampai situ saja 12. Dalam program pemulihan sampai konstruk 12 je. Dan sekiranya murid ini dah menguasai sampai konstruk 12, dia lulus saringan Linus, akan dihantar masuk ke kelas. Mereka ni akan dihantar masuk ke kelas, kemudian akan disambung di dalam kelas dalam pembelajaran dengan guru kelas, pembelajaran biasa. Guru kelas akan membuat program pemulihan di dalam kelas pula. Jadi senang saja pada saya, ibu bapa tak banyak kemahiran nak membantu anak-anak ni kerana keupayaan membaca dan membina bahan rangsangan ni, contohnya ada gambar ikan dalam konstruk 12 tu, diberi gambar ikan. Sekiranya anak tuan-tuan boleh membina ayat, contohnya saya suka makan ikan. Itu dah diterima, dia dah menguasai. Dia bukan boleh membina ayat secara lisan saja, tetapi boleh menulis ayat itu dengan betul, ejaan dengan betul dan semuanya ditulis dengan elok. Dikira dia dah menguasai, sekurang-kurangnya 2 ayat dia dapat buat daripada bahan rangsangan tu. Jadi sehingga situ saja. Jadi saya rasa ibu bapa tak tertekan lah kalau setakat nak melepaskan anak-anak daripada program pemulihan ni. Ibu bapa tidak tertekan terlampau banyak sangat yang perlu diajar sehingga ayat mudah saja. Next. Begitu juga matematik Matematik ini asas saja. Dia tak ada sampai bahagi dalam bentuk lazim. Tidak ada. Dia semua bahagi asas saja. Kalau tambah asas saja dan sampai nombor 100 saja. Jadi murid-murid yang masuk program pemulihan ni biasanya yang diambil masuk murid yang tak kena nombor 1 sampai 100 sahaja. Dan pemilihan masuknya biasanya yang masuk program pemulihan nombor 1 sampai 10 lah. Nombor 1 sampai 10 itu memang dia masuklah yang dapat nombor 1 sampai 100. Biasanya dia tak mengikuti program pemulihan sebabnya dia asas dia dah menguasai. Biasanya murid yang mengetahui nombor 1 sehingga 100 dia akan tahu menambah asas, contohnya 1 dengan 3 dia tahu apa dia. Itu yang dipanggil asas Bukannya murid yang tak boleh buat tambah sampai 1000. Contohnya dia berada di dalam kelas, dia tak boleh menambah soalan yang mengandungi sehingga nombor 1000. Jadi murid ini bukan murid pemulihan khas tetapi ia adalah murid pemulihan di dalam kelas dia. Jadi cikgu kelas dia akan menjalankan program pemulihan dan yang berada di pemulihan sehingga nombor 100 sahaja. Bila murid-murid pemulihan yang berada dalam kelas pemulihan ini menguasai nombor sampai 100, boleh menambah dalam lingkungan 100, boleh tahu operasi asas dalam konstruk 12 tu, keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang. Contohnya dalam saringan Linus diberikan soalan gambar aiskrim dengan burger. Contohlah. Jadi sekiranya anak-anak ini boleh menambah 2 tu, beli aiskrim dengan burger dapat RM2. Dia boleh dapat situ, itu konsep yang terakhir yang dicapai.
maknanya dia adalah bukan lagi berada di dalam kelas pemulihan. Dia telah menguasai kemahiran ini dan dia perlulah dihantar ke kelas sebab dah boleh menguasai sehingga konstruk 12 dan di kelas pula guru kelas akan membimbing anak-anak ini dengan program pemulihan di dalam kelas yang dirancang oleh guru mata pelajaran itu sendirilah. Next. Seterusnya saringan bahasa Melayu ya. Yang disebut dahulu literasi dan sekarang oleh kerana saringan yang digunakan masih lagi saringan Linus, literasi dan numerasi bagi matematik, tahun 1 dan 2 dan 3 sahaja untuk tahap 1 ya. Biasanya akan dijalankan pada Januari, Mei dan September. Sebelum anak tuan-tuan dan puan-puan memulai pembelajaran di dalam kelas, guru kelas akan mencalonkan anak-anak ini. Guru kelas akan beri nama kepada saya, kemudian saya mengambil mereka masuk ke dalam kelas pemulihan dan menjalankan saringan yang pertama. Sebelum dia memulakan pemulihan, dia perlu disaring dulu untuk memastikan murid ini layak atau tidak layak masuk ke kelas saya. Sekiranya ia melepasi semua konstruk dalam program Linus ini, program pemulihan ini, murid ini tidak layak berada di kelas pemulihan. Saya perlu menghantar murid ini balik semula ke kelas dan yang tidak menguasai saja, yang tidak melepasi sehingga konstruk 12 itu yang akan berada di dalam kelas pemulihan. Jadi ibu bapa kena faham ya, bukan semua anak-anak boleh masuk kelas pemulihan. Jadi saringan ini akan dijalankan berdasarkan konstruk yang saya bagi tahu tadi dan pada bulan Mei akan dijalankan sekali lagi ya saringan ini. Soalan yang sama, tidak ada berubah. 1 tahun soalan yang sama. Januari soalan itu juga, Mei akan dijalankan soalan yang sama. Dan pada Mei sekiranya Januari dahulu anak tuan-tuan dan puan-puan berada di konstruk 1, pada bulan Mei dia menguasai sehingga konstruk 12. Jadi waktu itu saya akan buat pelepasan. Saya akan lepaskan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, hantar dia masuk ke kelas perdana macam biasa dan ia tidak lagi dikategorikan sebagai murid pemulihan. Okay, next. Ini yang dimaksudkan dengan literasi tadi ya. Literasi ni kalau dalam pemulihan kita sebut dalam bahasa Melayu lah. Bagi bahasa Melayu ya, mata pelajaran bahasa Melayu, iaitu keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian. Contohnya yang mudah saja sebab program pemulihan ini adalah asas. Jadi sekiranya dia tahu Ali sedang memandu kereta. Contohnya Ali sedang makan. Dia tahu itu perbuatan tu Ali sedang makan. Bermaksud dia bukanlah budak pemulihan. Dia bukanlah murid pemulihan sebab dia berupaya memahami perkataan itu. Next. Begitu juga dengan numerasi. Numerasi iaitu matematik lah. Keupayaan melakukan operasi asas. Dia tertulis dah operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah. Yang mudah serta aplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan seharian mengikut bahasa pengantar di sekolah lah. Jadi matematik pun seperti juga bahasa Melayu. Jadi semuanya yang asas sahaja. Dia tidak ada soalan-soalan yang ditanya ataupun yang melampaui daripada kemahiran pemulihan. Next. Next. Kenapa saringan ini dilaksanakan? Kenapa dilaksanakan? Tujuan dia untuk memastikan semua murid menguasai asas asas membaca, menulis, mengira, menakul. Ini adalah tuntutan KSSR yang perlu ia ditambah sekali ya, menakul. Jadi sebab itulah murid-murid ini perlu melepasi saringan ini supaya murid ini menguasai kemahiran asas 4 ya. Membaca, menulis, mengira dan yang terbaru ditambah KSSR menakul untuk murid pemulihan lah. Seterusnya
supaya murid-murid ini menguasai kemahiran asas 3M ni setelah 3 tahun berada di tahap 1. Kita berusaha, pihak guru di sekolah SK Sri Samudra sentiasa berusaha memastikan murid ini boleh membaca ketika berada di tahap 1. Bila masuk darjah 4, kita mengharapkan ia dah boleh membaca semua. Itu yang akan membantu dia belajar di tahap 2. Dan tujuannya satu lagi, dilaksanakan saringan ini supaya murid yang melepasi saringan akan menjalankan pemulihan di dalam bilik darjah dia, dan yang tidak melepasi akan masuk ke kelas pemulihan. Itulah tujuannya dilaksanakan saringan. Next. Ini satu faktor kebanyakan ibu bapa bertanya, anak saya kenapa dia tak ingat? Dia tak belajar ke? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan telah belajar semua kemahiran ini ketika berada di pra dan tahun 1. Di pra 1 tahun, di tahun 1 dah belajar. Ketika berada di pra, murid-murid pemulihan ini belajar konstruk kemahiran pemulihan sehingga konstruk 6 Kemudian di tahun 1 dia akan sambung di konstruk 6 sehingga konstruk 12 itu. Tetapi faktor penyebabnya murid-murid ini mudah lupa apa yang dia pelajari. Semua belajar. Tidak ada yang tidak belajar. Kalau bertanya dah belajar ke belum, murid-murid ini akan jawab dah. Tetapi mereka tidak ingat. Maksudnya mereka bukan tidak belajar di pra. Mereka bukan tidak belajar di tahun 1. Bukan bermaksud cikgu tidak mengajar di pra atau di tahun 1. Sebenarnya semua dah diajar pada murid-murid ini ketika berada di pra dan di tahun 1 lah. Yang menjadi masalah dia yang tidak dapat kenapa masuk pemulihan adalah sebab murid-murid ini lupa apa yang dipelajari. Dia tidak ingat. Next. Hai. Next. Okey, inilah satu tip yang saya dapat daripada Sifu dan cikgu-cikgu saya dahululah. Bagaimana hendak menjaga ingatan murid-murid ni supaya mereka tidak lupa. Salah satu usaha iaitu kita menjagalah pemakanan anak-anak ini di rumah, terutamanya anak-anak yang masih kecil ni mereka sedang membentuk otot-otot semua. Jadi makanan yang menguatkan sel-sel otak supaya menjadi wadah yang sihat. Contoh dia kurma, kismis dan badam. Makan dalam jumlah yang ganjil. Dalam program pemulihan khas pada tahun 2019, pegawai amanah Cik Tahir yang telah bersara, orang lama beliau telah memberi pemulihan, menyara pemulihan secara percuma dengan duit beliau sendiri, membekalkan kismis sepanjang tahun. Saya tak minta kismis ni, tetapi kita tengok kenapa dia beri kismis. Mesti ada sebab dia. Ini adalah untuk membantu sel-sel otak anak-anak inilah. Dan dalam tempoh 1 tahun tu, saya beri murid-murid pada tahun 2019 itu makan kismis pada setiap kali masuk kelas pemulihan dalam jumlah yang ganjil, kemudian disalawatkan bersama-sama dengan murid itu. Itu tujuan dia. Sebabnya ini adalah salah satu ikhtiar anak-anak pemulihan ini. Dia belajar semua tetapi mereka tidak ingat apa yang dipelajari. Sehingga darjah 1, darjah 2, dah masuk pemulihan, darjah 3 masih lagi gagal menguasai. Jadi kita cubalah bantu dari segi pemakanan ini, kurma, kismis dan badam dan bermacam-macam lah yang membantu sel otak. Next. Ini contoh makanan yang ini bukan saya yang buat saya reka, tetapi ini diberikan oleh tok guru saya dahulu. Dan pegawai-pegawai PPD pun pernah mencadangkan buatkan satu program makan kismis. Jadi inilah saya masukkan ini kerana sebutkan kismis ni mudah didapati. Lagi satu harganya yang tidak mahal. Kalau kita nak bandingkan membeli
Suplemen untuk otak ni kita susah Macam air zam-zam pun dalam keadaan yang terhad kita dapat. Jadi inilah contoh-contoh makanan, tuan-tuan boleh tengok. Boleh ikhtiarlah cuba. InsyaAllah dengan usaha kita semua boleh berjaya. Dan makanan yang dielakkan lah. Ni makanan contoh dia. Makanan yang dielakkan, mi segera. Untuk peringkat awal ni anak-anak ini memang sangat perlu dia mengingat semua Jadi kita cuba elakkan dulu sebab kata orang kalau kanak-kanak ni sepatutnya dia tak mudah lupa. Berbanding dengan orang tua-tua kan, orang tua-tua memang cepat lupa. Jadi kita menjaga dari segi ini dahulu untuk membantu mereka supaya mengingati apa yang dipelajari. Next. Okay, pada ibu bapa yang telah berusaha setiap hari dalam grup saya, PDPR saya, ibu bapa setiap hari ada yang bersungguh-sungguh membantu anak-anak. Walaupun ada yang tak masuk juga PDPR saya, tetapi buat secara offline saya masih lagi terima. Seboleh-bolehnya saya minta ibu bapa yang berada pada hari ini, yang ada pada hari ini, cubalah pastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti PDPR saya supaya mereka tidak tertinggal. Kalau sesuatu itu kita tinggalkan, ia akan menjadi lupa. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ini permata. Sebagaimana yang saya cakap, permata hati kita. Jadi permata ni kalau dibiarkan pun lama-lama tak digilap, tak dilap, ia akan pudar. Jadi sebab itulah permata hati anak tuan-tuan puan-puan ini perlulah setiap masa digilap supaya menyerlah kecemerlangan dia. Meskipun anak-anak ini gagal dalam banyak hal, tak cemerlang, buta 3M pada waktu ini. Perempuan dan tuan-tuan, pada waktu ini perempuan rasa anak perempuan tak dapat, perempuan dah putus asa. Sebenarnya, berdasarkan pengalaman saya, murid yang saya ajar, bulan 1 ajar benda yang sama, sampai bulan 2 tak dapat, sampai bulan 3 tak dapat, sampai bulan 9 pun tak dapat. Kemahiran yang sama. Tetapi sebab saya ni jenis yang tak berputus asa, saya ulang. Lepas itu keajaiban berlaku. Tiba-tiba saya pun tengok dia boleh membaca. Kesudahannya tetap boleh membaca. Jadi saya harap juga pada ibu bapa, kalau dah mengajar anak di rumah, hari ni tak dapat, esok tak dapat, cikgu ajar seminggu tak dapat, jangan berputus asa. Sebab saya pun macam tu. Kalau ikutkan di kelas pemulihan, tidak ada yang masuk itu boleh membaca pun. Tahap mereka yang paling rendah pada konstruk 1 dan 2 sahaja. Kalau dah pandai baca tu memang tak masuk dah. Jadi saya harap ibu bapa dan semua ibu bapa ini bersama-sama bekerjasama dengan guru-guru dan guru pemulihan. Teruskan, jangan berputus asa, berikan hasrat, kehendak, azam, kemahuan, target dan cita-cita pada anak kita tu Kita letakkan target pada dia. Kebanyakan murid pemulihan yang berada di SK Seri Samudra, kalau dahulu darjah 4 masuk baca merangkak-rangkak. Masa UPSR dia dapat bahasa Melayu A penulisan, bukannya yang tembak-tembak ABC tu. Penulisan dia dapat A. Ini telah dibuktikan dengan bimbingan guru-guru di SK Seri Samudra dan ibu bapanya tidak pernah putus asa. Hasilnya memang membanggakan. Dan kebanyakan murid-murid ni, walaupun asalnya dia masuk dulu tak boleh membaca, tetapi dengan bantuan guru-guru di SK Seri Samudra, murid-murid ini kebanyakannya. Dan setakat hari ini, murid-murid pemulihan di SK Seri Samudra lulus 3 mata pelajaran bahasa Melayu pemahaman, bahasa Melayu penulisan dan sains Ini boleh tengok pada data UPSR yang sebelum ni Jadi saya harapkan ibu bapa teruslah berusaha, jangan putus asa kerana kerjasama ibu bapa menjamin kecemerlangan anak-anak ini InsyaAllah kita berdoa selagi mana ibu bapa tidak putus asa, saya yakin kecemerlangan anak akan menonjol
Kalau tidak sekarang akan menonjol ketika berada di sekolah menengah. Tetapi ketika berada di sekolah rendah, usaha perlu diteruskan. Jangan berhenti sehingga mencapai kecemerlangan. Okay, itu saja daripada saya. Pada ibu bapa nanti ya, jangan lupa taipkan nama pada link kehadiran ya. Jangan tertinggal sebabnya ibu bapa yang tahun 1 yang masuk hari ni, ada tak Saya rasa ada kan? Saya langsung kenal lagi ya. Murid-murid saya tak kenal. Selamat berkenalan yang dah kenal saya. Dan insya-Allah dalam PDPR ni tahun 1 ya ibu bapa, saya nak maklumkan anak tuan-tuan dan puan-puan bukannya murid pemulihan lagi ya. Tahun 1 tak boleh dianggap ia sebagai pemulihan, tetapi kita di SK Seri Samudra ni membantu murid-murid seawal di tahun 1 untuk dia menguasai kemahiran asas ni ya. Nanti sekiranya dia berada di tahun 2, masuk tahun 2, ia dah menguasai kemahiran asas ni, ia tidak lagi menjadi murid pemulihan. Jadi sebab itu kita akan usaha awal supaya murid ni keluar. Dan dalam program PDPR ini saya dah tubuhkan grup untuk murid-murid tahun 1. Saya akan membimbing secara berkala lah. Sebabnya dalam jadual saya tak boleh masukkan lagi untuk tahun 1 kerana jadual tahun 2 dan tahun 3 saya masih padat lagi sebabnya saya masih ada lagi 50% murid yang belum mencapai sehingga konstruk 12. Jadi kita tumpukan perhatian lebih kepada tahun 2 dan tahun 3 Okey, ibu bapa tahun 1 nanti saya harap dapat menyertai PDPR. Saya mungkin hantar modul baca dahulu. Dan kepada semua ibu bapa yang berada di sini pada hari ini, saya harapkan murid-murid pemulihan ini selain mengikuti PDPR pemulihan khas, harap-harap dapat juga jangan tinggalkan PDPR guru kelas perdana semua subjek lain. Jadi pemulihan khas saya mulakan ia pada pukul 12. Setiap hari pada pukul 12 kerana saya nak memberi laluan pada anak-anak ini menyertai PDPR dengan guru mata pelajaran dia di aliran perdana. Sebab saya bimbang kalau saya mula mengikut jadual nanti murid tak dapat nak mengingat. Kalau ikut jadual BM pukul 8, murid ini tak boleh nak mengingati pukul 8 itu bila mula pemulihan tu, dia tak tahu nak pergi mana. Jadi sebab kita faham keadaan anak-anak ini, jadi sebab itu saya buat jadual tetap pukul 12 saja sehingga pukul 2. Pukul 12 sampai pukul 2 adalah program pemulihan khas. Jadi pukul 8, pukul 7.30 sampai pukul 12 itu saya harapkan ibu bapa memastikan anak-anak berada bersama guru-guru mata pelajaran secara maya, belajar secara online. Jangan tinggalkan terus ya. Pemulihan sahaja. Start pukul 12. Jadi saya harap ia tidak mengganggu. Yang penting kelas perdana tu, kelas perdana penting juga. Pastikan jangan tercicir. Okey, itu saja pesanan saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang committed dan boleh sentiasa berhubung dengan saya untuk bertanya masalah atau meminta bahan-bahan modul tambahan. Yang hantar dalam grup itu kita tak beri terlampau padat ya sebabnya saya memahami keadaan dan situasi ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa request nak lebih banyak, boleh secara personal WhatsApp ataupun melalui Telegram ataupun telefon minta sendiri. Itu saja pesanan saya. Sekian. Saya serahkan kembali kepada pengurus di majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Haslina atas perkongsian dan juga maklumat yang telah disampaikan kepada kita semua. Info tentang pelaksanaan dan juga proses serta perjalanan kelas pemulihan di SK Seri Samudra. Besar harapan kita semua, semoga semua perkongsian yang ada pada hari ini memberi input, memberi manfaat, memberi dapatan yang baik kepada kita semua sebagai ibu bapa dan guru. Seharusnya ibu bapa dan guru berganding bahu
untuk menjayakan program ini demi membantu anak-anak yang menghadapi masalah dalam pembelajaran. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya dimaklumkan oleh Puan Maria sebentar tadi, dia tak boleh nak join semula meet dengan kita. Talian di tempat dia nampaknya sangat bermasalah. Jadi kita nampaknya sampai di penghujung lah dalam program ini. Apa yang dapat saya simpulkan secara keseluruhan ialah mendidik ini adalah satu seni dan kunci kepada mendidik adalah sabar, juga berkorban. Pihak guru dan juga ibu bapa perlu sama bersama, perlu terus bersabar, perlu terus berkorban supaya anak-anak kita akan lebih berjaya. Lihatlah pada hari ini saja betapa gigihnya kita, betapa gigihnya guru, betapa gigihnya tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini meluangkan masa 1 jam lebih dengan kami supaya apa yang kita sembangkan pada hari ini kita laksanakan bersama-sama dengan bersatu hati demi kejayaan anak-anak sendiri. Sebelum saya menutup majlis ini, sekali lagi lah saya ingin menegaskan, kalau bukan kita yang nak jayakan apa yang kita sembangkan hari ini, siapa lagi? Kalau bukan mak ayah, bukan cikgu, siapa lagi? Demi untuk anak-anak kita. Saya nak kongsikan sedikit kata-kata hikmah untuk renungan kita sama-sama. Yang pertama, jika kamu terlalu sibuk untuk kerja, maka ketahuilah anak-anak hanya memiliki masa kecil sekali dalam seumur hidupnya. Bila baca ayat ni saya terasa bersalah juga. Kadang-kadang saya pun terabaikan anak saya yang kecil, baru 6 tahun. Seterusnya, didiklah anak-anakmu mengikut zamannya. Mereka telah dijadikan oleh Tuhan dengan zaman yang berbeza-beza. Ini ungkapan Umar Al-Khattab. Dan ada satu lagi, biarlah diri kita berjuang hari ini agar anak kita mempunyai masa hadapan yang lebih baik. Ini adalah kata-kata Abdul Kalam, seorang ilmuwan dan saintis di India. Lihat ya dan puan-puan, perjuangan kita ini, kesusahan kita pada hari ini, insya-Allah Allah balas pada masa akan datang. Kalau tidak berjaya dalam bidang akademik, tetapi asalkan dia boleh hidup untuk membina kehidupan dia sendiri, menjadi orang-orang yang berjaya dalam kehidupannya, itu sudah memadai. Jadi saya bukakan sekejap, ada apa-apa respon daripada pihak pentadbir dan juga Puan Hasina. Ibu bapa kalau ada pertanyaan, akan boleh buka sound tu ya, boleh bertanya. Nanti ada ramai guru-guru boleh menjawab ya, sekiranya ada kemusykilan atau apa-apa yang perlu ditanya. Bolehlah buka sound tu dan bertanya kepada sesiapa saja ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa nak ditanyakan, kita boleh share, kita boleh sembang. Adakah tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Kalau tak ada, kita nak tutup dah Puan Hasina. Okey, kalau sekiranya tiada, nanti kalau malu nak bertanya di sini, boleh bertanya di dalam grup ya. Okey. Kita buka muka masing-masing. Kita tengok siapa yang ada hari ni. Boleh buka kamera sekejap. Ada cikgu yang nak ambil gambar. Boleh tolong ni ya. Itu dia. Ibu-ibu yang hebat, ayah-ayah yang hebat hari ini. Ada lagi anak-anak ke yang join sekali? Boleh buka kamera masing-masing. Buka kamera ya. Tolong ambil gambar ya. Okey, kita buka kamera. Tu dia. Kan? Ni wajah anak-anak pewaris negara ni. Seronok.
Ini Danang. Ini Danang. Okey. Okey ya, ada yang dah ambil gambar. Okey, kita nak tutup lah ya Puan Hasina. Boleh lah tutup. Okey, kita tutup ya. Okey, di pihak SK Sri Samudra, kami semua memohon jutaan kemaafan jika ada silap dan salah. Sesungguhnya yang kurang itu adalah kelemahan daripada kita manusia biasa. Apatah lagi dalam keadaan pandemik ini kita berada dalam talian. Sekejap suaranya ada, sekejap suaranya tenggelam, ada tenggelam terus. Tak keluar-keluar pun ada. Jadi macam-macam keadaan situasi yang menyebabkan kita ada kekangan. Tapi kita harungi dengan penuh cabaran. Kita harungi dengan penuh semangat. Terima kasih semua sekali lagi. Tahniah dan anda semua adalah insan-insan yang hebat pada hari ini. Terima kasih daripada kami di SK Sri Samudra. InsyaAllah jika ada kelapangan, jika ada ruang, kita boleh berbual lagi dalam situasi yang macam ni. Semoga Allah angkat COVID-19 dan temukan kita secara realiti. Sekian daripada saya mewakili SK Sri Samudra. Semoganya semua baik-baik. Jaga diri anak-anak, diri tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan semua. Bye. Bye. Mel, kalau nak dapatkan balik screenshot tadi apa? Macam apa? Terima kasih kepada semua ibu bapa yang bersama